Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, seterusnya terutama sekali Tuan Pengarah Barisan Timbalan, Tuan Pengarah, Ketua KPPK, pegawai-pegawai dan juga penganjur daripada sektor pendidikan Islam dan juga SSTP selaku penyelaras program Tazkirah Ramadan pada hari ini. Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dalam keadaan masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah izin. Semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita duk rasa macam okeylah, kita hidup dalam bulan Ramadan, insya-Allah tahun depan kita ada plan lagi. Kita ada plan lagi tahun depan nak buat program macam ni, nak buat program macam ni. Aku tahun depan, tahun ni aku sembahyang tarawih tak berapa nak penuh. Insya-Allah tahun depan aku nak buat sungguh-sungguh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah bagi peluang kita hari ini, kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa, bila sebelum nak masuk bulan Ramadan, Nabi pun berdoa dan Nabi ajar kepada kita supaya kita berdoa. Kan? Kita berdoa apa? Kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita minta dekat Allah Ta'ala, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah berkatlah kami dalam bulan Rajab. Kenapa diminta kepada kita ini berkat dalam bulan Rajab? Apa yang ada? Apa yang ada dalam bulan Rajab ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pun tahu bila bulan Rajab ni ramailah ustaz-ustaz penceramah-penceramah ni, masa dia jadual dia penuh. Pasal apa? Nak ceramah program Isra' dan Mi'raj. Sebab dalam bulan Rajab itu berlaku satu peristiwa yang besar, peristiwa yang hebat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedar, ya, daripada Mekah ke Palestin, daripada Palestin naik ke langit ataupun ke Sidratul Muntaha. Jadi itu peristiwa dalam bulan Rajab. Apa pula peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban? Banyak. Bulan Sya'ban pun di antaranya kita dalam bulan Sya'ban ni tuan-tuan, kita baca Yasin 3 kali. Kan, kita baca Yasin 3 kali. Pasal apa kita baca tu? Minta ke Allah Ta'ala, macam-macam kita minta ke Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita dapat buku baru. Seronok. Bila kita ni tuan-tuan, ya, bila kita dapat buku baru ni, kalau kita budak sekolah kan, bila dapat buku baru, dia syok lah, dia balut, dia jaga, comel-comel kan, bawa elok-elok, letak macam ni, dia tak bawa lah lebih kurang. Sebab apa? Buku tu buku baru. Dapat buku baru, dia syok dapat buku baru. Tapi bila mana baru 15 hari dapat buku baru, kita pun masuk dah bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan yang bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita bawa buku baru kita tak ada dosa ni, buku baru kita tak banyak conteng lagi. Kan? Orang kata tak banyak conteng lagi. Kalau orang baling kita tak conteng pa lagi. Orang baling kita tak ada conteng pa lagi. Jadi kita bawa masuk buku kita tu, kita bawa masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah bagi dekat kita ini ruang untuk kita berada dalam bulan Ramadan sekejap. Sebulan untuk kita menghadapi dalam madrasah Ramadan. Itu kita kata ni. Sebut madrasah, sekolah Ramadan. Sebab apa? Sebab ramai orang yang ketika bulan puasa ni dia jadi baiklah sebab duduk di sekolah, kan? Macam budak-budak sekolah lah. Mak pak kadang-kadang tu dia tak percaya anak dia buat perangai macam tu pasal di sekolah, kan? Dia baik, mak dia rumah dia baik lain, di sekolah dia baik lain. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang tu mak ayah pun kadang pesan juga kat anak-anak pergi sekolah. Selalu mak ayah kata apa? Pergi sekolah tuan-tuan ni. Tuan-tuan pesan apa kat anak? Ramai kan? Kita pesan apa kat anak-anak kita ni? Pergi sekolah buat baik-baik lah, ngaji baik-baik, kan? Baik-baik, jangan duk buat lebih kurang, kan? Jadi anak kita ni
Kalau orang kampung ni kata pesan ngaji molek-molek lah nah. Pergi sekolah buat molek-molek. Budak-budak sekolah ni tuan-tuan, dia faham tak apa benda tu molek tu? Apa benda yang baik tu dia faham ke tidak? Kita pesan kat dia. Kadang-kadang dia tak faham pun, bagi dia duk keluar pergi tandas tak berhenti-berhenti pun baik, duk melompat dalam kelas pun baik. Sebab mak dia pesan semua buat baik-baik. Jadi dia tak faham istilah baik. Sebenarnya tuan-tuan, kita kalau boleh kita pesan kat anak kita tu, kita pesan benda yang suatu benda yang boleh diukur. Contoh, hampir sekolah lagi ni bulan puasa ni, hampir sekolah, sebelum hang balik tu kalau boleh hang ambil Quran, hang baca satu muka surat. Baca satu muka surat baru balik rumah. Bila balik rumah baru kita boleh tanya dah, hari ni baca tak muka Quran satu muka surat? Tak baca apa? Oh, maknanya dia tak ikut apa yang kita suruh. Ni kita tak tanya dia macam mana. Buat baik-baik dah hari ni. Buat baik-baik tak? Buat baik bah, baik-baik. Hang duk elok-elok dah hari ni. Elok-elok bah, kan? Tak boleh nak ukur. Kita bagi satu benda yang ukur. Sebelum hang balik sekolah, hang semayang lohak dulu. Semayang Zuhur dulu. Semayang Zuhur balik rumah. Barulah betul kita ajak anak kita itu tentang satu benda yang boleh diukur dan kita boleh kita tanya dan kita boleh didik dia setiap masa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kena pula kita hari ini baru saja sambut nuzul Quran. Nuzul Quran. Apa benda nuzul Quran kan? Nuzul Quran ramai orang dah tahulah cuti. Cuti nuzul Quran, setengah-setengah negeri kita cuti. Kedah dia tak cuti lah sebab kita cuti Ramadan, awal Ramadan. Tapi nuzul Quran ini berlaku dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Kenapa diturunkan Al-Quran itu menjadi petunjuk? Hudan linnas, kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, diberikan penerangan petunjuk kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah, bulan puasa ni kita tengok ramai orang. Teringat pengalaman saya duduk dekat negara Arab tu, yang duduk Mesir dulu, kita tengok kalau Quran ni, ya Allah ya, naik bas, naik van, naik apa semua, Quran duduk di tangan. Quran duduk ada di tangan ya. Duduk atas bas tu boleh katakan hampir dikatakan lebih kurang dalam 50% tu pegang Quran. Dan budaya itu tak berlaku dalam negara kita. Tak ada lagi, tak berlaku. Bukan kata tak baca, tak menjadi satu budaya. Kok nak bawa pergi pasal Ramadan ke, kan, bawa Quran tak baca tu satu benda tak apa. Bawa tu pun sudah menunjukkan bahawa dia cintakan kepada Al-Quran. Tak berlaku lagi kat tempat kita. Tapi kat negara Arab dia berlaku. Duduk baca Quran tu biasa, duduk sini biasa, malahan mereka menghafaz Al-Quran. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya tak naklah cerita tentang pasal Al-Quran ni, pasal beramai orang dah tahu dah kelebihan Al-Quran. Saya nak bawa satu benda. Satu benda. Kebetulan saya ni guru perpustakaan. Jadi nak sembang pun pasal tentang sedikit tentang Al-Quran itu, falsafah di sebalik penurunan Al-Quranul Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah turunkan dengan Al-Quran dulu? Kenapa Allah berikan dulu pemahaman kepada kita supaya kita membaca dulu? Kenapa suruh baca dulu, tak suruh semayang dulu? Kan? Iqra. Kenapa disuruh fi'il amal, disuruh kita membaca? Sedangkan Nabi SAW sendiri tak kerti membaca. Dan Nabi sendiri sebenarnya Nabi boleh je berdakwah dengan menunjukkan akhlak-akhlaknya yang terpuji. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW membaca dulu, mendapat ilmu dulu? Kerana pengamalan, penyampaian dakwah melalui ilmu itu lebih berkesan selain daripada tindakan melalui akhlak dan juga perbuatan. Jadi saya nak bawa satu istilah yang popular hari ini. Guru orang cerita tentang kalau perpustakaan lah ya, kita ada disebut biblioterapi. Pernah dengar tak tuan-tuan? Biblioterapi. Satu istilah yang digunakan oleh masyarakat pada hari ini, itu tentang istilah dipanggil biblioterapi. Kita selalu dengar terapi apa? Aromaterapi. Kita dengar apa nama, kemoterapi. Kalau ni, kalau bulan puasa ni panggil window terapi. Pergi kat kedai tengok kan, orang jual baju raya banyak lawa lah, elok lah. Terapi tengok saja tak beli pun sudah menjadi terapi. Ada bazar banyak lah ni kan, bazar berderet orang atok tu. Nak berkira bazar tu, pergi depan sana berapa, di sini 10, sini kok ni 20. Orang balik cerita kat orang terapi. Sebab bila dia cerita tu terapi. Tapi yang saya nak cerita hari ni adalah tentang satu istilah dipanggil biblioterapi. Apa dia biblioterapi? Biblioterapi ni sebenarnya
dia mengambil perkataan bahasa Greek, biblio. Biblio ni maksud dia apa dia? Ya. Biblio ni maksudnya ialah buku lah. Biblio ni buku. Terapia. Terapia ni juga bahasa daripada bahasa Greek ataupun dipanggil healing. Orang panggil healing lah ni kan. Nak pergi healing kot tu kan. Okey, healing ataupun kita kata sembuh. Jadi istilah dipanggil di barat sekarang ni, mereka mengambil ataupun istilah biblioterapi ini sudah disebar luaskan. Sebenarnya nak cerita kepada tuan-tuan, ya, biblioterapi ini dalam Islam telah bermula daripada kita dulu lagi. Kita sebenarnya dalam Al-Quran sendiri, wa nunazzilu minas sama' ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran itu kepada kita sebagai syifa' dan warahmah, jadi ubat dan rahmat kepada orang-orang yang beriman, orang Islam, ya. Jadi sebenarnya biblioterapi ini ada berlaku, tetapi sejarah biblioterapi ini berlaku pada abad ke-13. Bagaimana, ya, di Mesir sendiri telah diadakan satu hospital dipanggil Rumah Sakit Al-Mashhur. Jadi mereka ini zaman moden lah, makna mereka membuat satu perubatan menggunakan biblioterapi. Tetapi sejarah sebenarnya biblioterapi ini berlaku sejak di zaman Ramses II. Ramses II ni ialah merupakan seorang raja ataupun Firaun yang ketiga, yang paling hebat, yang paling smart, yang paling dahsyat pemerintahannya. Jadi mereka menggunakan biblioterapi. Biblioterapi ni kenapa? Contoh ya kita, ya, dia ada dua lah keadaan. Yang pertama, orang sakit dalam Islam lah. Orang sakit kita bacakan Al-Quran dekat dia, kita panggil ruqyah. Kita ruqyah dekat dia. Ini biblioterapi yang kita cerita ialah apabila orang itu sendiri yang membaca Al-Quran itu. Dia pun ambil. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ayat Quran apa, kan? Jadi sebenarnya ia menjadi satu terapi kepada kita. Sebab Quran sebut syifaa'un wa rahmah. Kita dah tengok di barat sekarang ni ada persatuan biblioterapi Malaysia. Ada persatuan biblioterapi negara-negara lain. Mereka berebut-rebut mencari. Sebab itu kalau kita tengok orang putih dah diajar kepada mereka bagaimana dipanggil storytelling. Tak? Anak duduk dalam perut, kan, Mak Saleh dia dah baca dah One Upon a Time dia kan. Dia dah baca, dah cerita dekat anak dia, sebab dia faham bahawa biblioterapi itu telah berlaku sebenarnya, ya, sebelum kelahiran manusia. Jadi mereka mengambil. Sebenarnya dalam Islam, ya, dalam Islam itulah yang perlu kita buat sebenarnya. Kita menggunakan budaya membaca itu untuk kita membentuk masyarakat. Tapi yang berlaku hari ini macam mana? Kajian menunjukkan pada tahun 2021 rakyat Malaysia membaca hanya 3 jam sahaja seminggu. Ni yang baca lah. Itu betul masuk baca apa ni? WhatsApp. Kalau dapat benda-benda yang nampak apa, ilmiah sikit, terus tekan forward kat orang, baca tak pun, contohlah, ya. Tapi kalau benda-benda yang meletup tu terus tengok, jadi macam benda memilih-milih. Budaya membaca di Malaysia ni memilih. 3 jam yang kita baca, berbanding dengan masyarakat India membaca 10 jam seminggu. 10 jam. Beza budaya membaca. Sebab itu saya teringat pengetua saya dulu. Saya suka cerita tentang pengetua saya, ya. Pengetua saya ni bukan seorang Muslim. Maksud saya bekerja di Sabah dulu. Dia datang kepada saya, dia panggil saya masuk bilik dia. Ni cerita tentang membaca ni. Nak cerita kata betapa teruknya saya sendiri tentang di sudut mendaya membaca. Dia panggil saya, Ustaz Azlan, come here. Have you read this book, Ustaz, kan? Have you read this book? Dia kata, kan? Ada orang gitulah. Kita cakap orang putih tak pandai-pandai, tapi dia cakap dia macam tu. Have you read this book, Ustaz? Saya pun tengok. It's not yet, sir. Tak pernah baca, kan? Betul, kenapa tak terjawab not yet lah. Dia kata, alah, you very rugi lah, Ustaz. Ini kata pengetua saya, you very rugi, Ustaz, ya. I baca satu buku. Saya pun ambil buku tu. Buku ni saya tak pernah jumpa, Ustaz. Teknik pedagogi, 40 teknik pedagogi Muhammad, 40 teknik pengajaran Nabi Muhammad. Saya tidak pernah jumpa 40 teknik sepanjang saya hidup. Ini kata pengetua saya tu, ya. Kalau boleh sebut nama dia, Mr. Teh Seng Chai. Dia pencet lah. Dia saya merupakan mentor saya lah dari sudut perpustakaan, ya. Jadi dia kata dekat saya, Ustaz, saya tak pernah jumpa buku yang sehebat ini, dan saya tidak pernah jumpa teknik pedagogi sehebat pedagogi Muhammad. Saya dengar macam tu, tuan-tuan, terus rasa macam nak tutup muka.
tak baca. Kita tak pernah baca. Dia sebagai seorang non-Muslim mengambil itu sebagai satu pendekatan yang dia ambil untuk, tapi dia bagi kat saya tu buku bahasa Inggeris. Ustaz, you must read lah Ustaz. Saya pun ambil balik, duk kelipok baca kan. Faham tak faham gitulah. Esok dia tanya, dah baca ke? Ya, dah baca. Saya kata, bolehlah kan. Lepas tu saya pun nak fikir, ya Allah, sebenarnya pengetua saya, dia seorang Chinese, tapi bilik pengetua tu, pengetua saya dulu, penuh di meja, di almari dia tu buku-buku, dan di atas meja ini ada satu buku di sebelah kiri, satu buku di sebelah kanan. Ini adalah Al-Quran translate in English, dan sini sebelah kanan ialah Sahih Bukhari. Setiap hari dia baca. Dia bukan nak, dia baca. Dia baca dan setiap hari dia berbincang dengan kita tentang Islam, tentang tanya. Sampai kadang-kadang kita benar, kita ni orang membaca, kita tak boleh nak jawab. Jadi bila dia tanya, Ustaz, you must read this 40 teknik pedagogi Muhammad. Saya pun balik cari, masa tu balik ke Malaysia, ke Semenanjung, duk cari, ya Allah, mana buku ni jumpa. Tak jumpa cari kat kedai. Nak jadi cerita dengan izin Allah Ta'ala, hari tu saya pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tengah-tengah duk makan dekat dia punya kantin dekat luar tu, ada orang mai jual buku. Tengah duk jual buku. Duk jual buku, lepas tu saya pun buku apa ni kan? Kawan saya beli. Bukan saya beli, kawan saya yang JPN tu dia beli. Beli saya pun, buku apa? Dia tak, Ustaz, saya beli buku ni nak hadiah ke Ustaz ni. Saya tengok 40 strategi Muhammad dalam teknik pengajaran. Ya Allah, saya kata, ya Allah, buku ni aku cari lama dah. Memang best tuan-tuan, memang best tuan-tuan buku tu, 40 teknik tu. Kita baca, kita tak stres, kita baca, kita semangat. Ya, Nabi macam mana Nabi ajar, Nabi pernah melukis di atas pasir. Ya, bagaimana Nabi pernah, kan kita tanya budak, itu adalah teknik yang Nabi kita tanya, kita buat. Kita semua benda yang kita lakukan tu kita buat, tapi kita tak tahu asas teknik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 40 teknik tu saya cuba buat dekat sekolah. Masa pengetua Cikgu Mak Nok dulu lah. Setiap minggu berperhimpunan saya akan baca satu teknik kepada guru-guru dan di perhimpunan. Jadi alhamdulillah sebenarnya memberikan kesan yang sangat baik, ya. Sebab itu saya buat satu projek inovatif gitu di Baling tu. Masa saya buat sekolah lama, sekolah model khas Baling, saya buat projek terowong masa, pembelajaran sirah melalui terowong masa. Ya, jadi saya buat sekolah lama lah. Jadi buat alhamdulillah peningkatan pendidikan Islam yang sangat, bukan kata hebat, nak cerita kata peningkatan yang mendadak daripada 3 orang dapat naik kepada 58 orang. Pasal dia peminat dengan pendidikan Islam. Pembelajaran selalu gunakan satu teknik saja yang diajar oleh Nabi SAW melalui kaedah itu. Jadi apa yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam masa yang ringkas ini, kata bahawa Quran turun, nuzul Quran berlaku. Bukan semata-mata nak cerita kata hanya kita. Bukan tak suruh, bukan semata-mata nak suruh kita baca Al-Quran, tetapi kita nak mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan kita. Dan budaya membaca dalam kehidupan kita ni memang kena paksa. Kena paksa tuan-tuan. Anak kita baca Quran pun kita kena paksa, bukan disuruh baca Quran lah. Baca Quran, saya baca Quran. Kita kena panggil dia mai duduk depan. Baca Quran, baca. Teriak-teriak, saya teringat saya pun boleh baca Quran hari ni pun kadang. Dulu dipaksa oleh mak cubit perut kan. Cubit perut. Baca Quran macam teriak kan. Boleh baca Quran, dan benda itu berlaku kepada anak kita juga, ya. Sebab itu kalaulah kita, saya cuba buat juga ni. Mungkinlah boleh kongsi kepada tuan-tuan. Kalaulah kita setiap hari sebelum anak kita nak pergi sekolah, nak keluar pergi kerja, kita panggil dia, baca Quran ke tak lagi? Tak lagi. Ambil Quran sat baca. Walaupun umur dia 20 tahun, walaupun umur dia 25 tahun, apatah lagi berumur bawah-bawah ni. Saya cuba buat dekat anak-anak saya. Bukanlah kata saya terbaik, nak cerita, nak kongsi, ya, amalan terbaik lah kan, amalan terbaik. Saya panggil anak saya, walaupun dah naik motor, dah naik kereta, saya cuba pergi dekat mereka, bawa Quran pergi, nak baca Ustaz, baca Ustaz. Teriak arcik, semalam baca dah Quran, semalam baca dah, ni nak kena baca lagi. Mula-mula memang macam tu. Tapi bila dah lama, mereka dah jadi biasa. Bangun subuh, lepas sebelum nak pergi sekolah tu, mereka ambil Quran, mereka ambil, mereka baca sendiri. Dah jadi budaya, dah jadi tabiat kepada mereka. Tapi sebelum nak buat tu, ya Allah, kita cuba. Mereka dah naik kereta, dah masuk dalam kereta, bawa beg, pergi bawa Quran, pergi kat mereka, baca 3 ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir. Okey, sudah cukup. Hari ini kamu bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kamu bercakap dengan manusia, sebelum bercakap dengan makhluk. Jadi itulah konsep, prinsip yang kita nak bawa kepada anak-anak kita dari budaya membaca. Sebab sangat-sangat lemah budaya membaca yang berlaku dalam negara kita.
Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca, maknanya kita membaca dan kita membawa orang lain juga untuk membaca. Sebab itu saya sebut tadi tentang biblioterapi tadi. Biblioterapi ini sebenarnya benda ni dah kita amalkan, ya. Dah kita buat lama dah dalam kehidupan kita. Bila kita stres, ya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kita tahu bila kau masalah kau ada serabut apa semua, kau ambil Quran baca. Ya, tak pernah ada orang yang baca Quran dalam keadaan serabut, insya-Allah. Ya, dia ambil Quran dia baca. Dia ambil Quran dia baca. Dan saya nak cerita yang terakhir satu cerita. Apabila saya berada di kampung, cerita orang kampung nama Bali ni. Ya, bila saya pindah balik daripada Sabah, tuan-tuan, ini satu kisah yang memberikan satu inspirasi pada diri saya sebenarnya. Bila saya balik pindah dekat kampung, tuan-tuan, datang anak muda ke rumah saya. Saya ni tak apa kenal dengan orang kampung. Sebab banyak menengah duduk luar, lepas tu pergi Mesir duduk luar, lepas tu balik kena posting kat Sabah, kan. Bila balik kampung, orang muda main dengan rambut panjang kan. Jadi dua orang mai panggil jumpa saya. Assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustaz. Saya pun keluar. Bini saya takut dah dia ni mai kan. Siapa dia mai ni dengan rambut panjang pelik ni. Saya pun dia pun panggil saya turun. Ustaz, mana ustaz? Ustaz. Saya pun turun. Ha, ya ada apa saya boleh tolong? Ustaz. Soalan dia. Saya sambung sikit Ustaz. Soalan dia, ustaz pernah tengok kami pergi surau, pergi masjid tak? Soalan dia. Nak jawab macam mana? Kita tak kenal. Pernah kot. Tak pernah ustaz. Ustaz pernah tengok kami main Jumaat tak ustaz? Ish, mungkin puan pergi duduk belakang kot. Tak pernah ustaz. Dia pun jawab ni. Lepas tu pasal apa tak pergi? Tak kerti ustaz. Oh tak kerti. Lepas tu kamu main ni pasal apa? Kami main ni ustaz, nak minta ustaz tolong mengajak kami semayang. Allahu Akbar. Ni budak-budak saya macam betul ke ada manusia macam ni sama Allah? Kan? Lepas tu kata-kata kat masjid pun ada. Kita duduk kelas mengaji, kelas Quran, kelas semayang apa semua. Tak mahu kami nak mengaji kat ustaz muda sikit. Rasa muda lah masa tu. Dan dia rasa muda. Tapi saya pun tak apa. Alhamdulillah. Jadi anak saya pun kecil-kecil lagi ramai. Kebetulan nak jadi satu kata kat mereka, hampa pilih tempat, hampa pilih masa tak mana pandu. Mereka pun pilih tempat lah. Dia kata tak mahu di masjid, tak nak pilih tempat lain. Okey, saya ikut je kat mana. Sebab dia kata ke masjid kami malu ustaz, kami pernah pergi masjid. Kami pernah pergi masjid, tapi bila kami pergi masjid, kami pergi malam tahlil. Bila kami nak makan, orang tua-tua kata kami, hampa kalau makan muka baru nampak. Obat tak pergi dah ustaz. Tak, kadang-kadang pendekatan kita. Dia main tu bagus dah, kita tarik depa tak betul. Kita tolak depa tak main. Jadi, nak jadi cerita ringkasnya, saya pun janji dengan depa malam pertama tu, bukan malam pertama kahwin, malam pertama jumpa depa tu. Jadi malam pertama nak jumpa depa tu, saya pun pergi. Kebetulan Allah uji malam tu hujan turun lebat. Isteri saya pula ada camp kat sekolah. Saya kena jagalah anak saya 7 orang. Jadi saya kata kat depa, jom pergi. Kita pergi naik kereta, masuk dalam hujan ni, masuk dalam kereta. Pergilah ke tempat nak buat program depa tu. Sampai tu tak ada seorang pun. Seorang pun tak ada. Hujan. Saya pun kata kat anak, tak wakal, tak apa, kita mayang kat sini, kita lepas saya semayang baru berdoa semua, tiba-tiba motor motor sampai bawa dengan apa ni, daun keladi tak kepala, mai 7 orang terkejut saya. Jadi saya pun kata kat mereka, alhamdulillah pun mai juga mayang ustaz kat rumah tadi. Okey, tak apa, mai kita duduk. Saya ajak mereka yang pertama ialah, hari ni ustaz nak ajak kamu ialah baca Fatihah. Itu saya kata, malam ni kita baca Fatihah. Saya pun senyap semua, saya kata baca Fatihah senyap. Kenapa? Tak kerti suat lama dah tak baca Fatihah. Masya Allah, tak apa. Betul ni, apa betul kan main-main? Betul ustaz, tak kerti. Saya tak ikut saya. Saya ajak depa macam tadi kau. Bismillah. Okey, ikut. Alhamdulillah. Saya ajak depa. Teriak budak muda 2 orang dan tuan-tuan saya tak depan ni. Depa teriak. Oh, teriak. Aku tak pernah baca Quran lama dah saya. Ya Allah, saya dengar tu, ya Allah, hebatnya kamu. Kalau kamu mati malam ni, saya kata depa, kalau kamu mati hari ni, kamu masuk syurga dulu daripada kami. Sebab kamu datang dengan penuh keinsafan. Jadi budak-budak ni tuan-tuan, lepas tu tak apa, saya ajak depa baca Fatihah. Malam tu saya ajak depa ambil wuduk. Hanya ambil wuduk je. Bila ambil wuduk pula tuan-tuan, orang lain pula teriak. Lama dah ustaz tak pernah ambil wuduk. Saya teriak, tengok depa teriak. Nak itulah pengalaman saya mengajak mereka. Jadi lepas tu saya pun mengajak mereka duduklah tu main bisik, ustaz, boleh tak mengajak kami Iqra? Mulalah ajak mereka abata. Bermula daripada apa ni, cerita 2 tahun 3 tahun yang lalu. Budak tu lidah keras nak sebut tak boleh. Bukan tak pernah mengaji, dia mengaji SPM orang tu lah, kerana umur 30 tahun lebih. Tak boleh. Sampai, tapi tuan-tuan nak cerita kat tuan-tuan ni, budak-budak muda ni istiqamah. Setiap minggu kelas saya tu dia pemai. Daripada tak boleh sebut alhamdulillah hari ni, daripada mereka tu
7 orang naik 10 orang, dan 10 orang tu daripada 70 orang tu lebih kurang 6 orang dah boleh baca Quran. Dah 2 orang dah khatam Quran. Tapi istiqamah lah. Saya heran kadang-kadang dia pun ada kerja kilang di Penang, sanggup balik semata-mata nak mengaji. Cuma tu yang saya nak beritahu, itulah sebenarnya tugas kita, bukan tugas saya, tugas kita semua. Kita sebenarnya kadang-kadang kita cepat menghukum anak muda. Tapi masjid kita kata hampa ni malah. Sebenarnya bukan depa malah, kadang-kadang depa tak reti. Ya. Okeylah. Jadi sekarang ni saya pun wajib contoh anak pun saya kat sekolah pun samalah. Sekolah saya faham jelah, sekolah kami pun lebih kurangnya. Sekolah budak-budak luar bandar, sekolah biasa, budak kampung. Bila hari tu mula-mula panjanglah cerita dah. Bila saya mula-mula masuk ke sekolah tu dulu, ya, sekolah saya tak pernah sebut nama sekolah kan, bakal tu. Mula-mula dulu memang masuk sebelum kami terapkan Al-Quran dalam pembelajaran di sekolah. Memang ya Allah Tuhanku, saya pergi ke surau seorang pun tak ada sembahyang masa tu. Lepas tu saya kata pengetua, kata ada sembahyang Zuhur berjemaah. Tak ada ustaz, tak ada budak kan, dia kata. Tak ada pun. Hari ni saya wajibkan. Dia buat pengumuman, semua jangan balik. Hari ni kita sembahyang berjemaah. Budak bercepera, lari pun pakai balik. Tak mutu pun tengok tak ada. Duk esok pengetua kata kita kepung, kepung. Cikgu-cikgu tunggu kat tepi pagar. Tunggu motor pun semua. Alhamdulillah penuh surau. Lepas semayang biasalah ambil wuduk tu macam-macam style. Lepas semayang saya ambil 2 minit. Setiap hari saya ambil 2 minit. 2 minit dia abah nak cakap apa? 2 minit aja. Okey, hampa semayang tadi rasa kerana berdosa ke, rasa seronok ke, bahagia? Bahagia abah oi, bahagia. Okey, kalau kita balik kata takdir aksiden lah, kamu masuk syurga ke neraka? Syurga insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah syurga. Hari ni saya nak kamu buat perjanjian dengan saya. Esok saya tak mau lagi kamu lari-lari. Kalau kamu nak balik, kamu baliklah. Tapi kalau kamu yakin kamu ini semayang kerana Allah Taala, esok saya cabar kamu mai semayang kat sini. Tak mau cikgu tak buat pengumuman apa. Kamu tunggu kat sini. Jadi itulah kata budak-budak kan. Esok tu penuh. Lepas tu tunjuk muka. Abah, muka ni semayang. Muka ni semayang. Tapi itulah kita. Dan Alhamdulillah bila saya kata nampak macam tu, disiplin yang sangat-sangat semakin baik. Ya, anak-anak ni bila diterapkan dengan sembahyang, dia jadi lain. Sebab sebelum nak sembahyang tu kita akan berzikir, ya, kita setelah 2 minit. Depa hati depa ni sebenarnya, hati depa ni lembut, tapi kerana mereka hati sudah mereka keras, kerana mereka tidak lama mereka meninggalkan benda-benda yang sedemikian, ya. Jadi apabila berlaku begitu, kita mengambil falsafah nuzul Al-Quran ini, falsafah Al-Quran ini yang menyuruh kita, ya, membaca, mentadabbur, mengikut apa yang disuruh dalam Al-Quran ini. Kita ambillah peluang yang ada. Biarlah kita dakwah biarpun seorang, 2, 3 ataupun 4. Kerana mereka inilah yang akan meneruskan dakwah, bukan tugas Nabi saja, bukan tugas ulama saja, tapi tugas kita semua untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Jadi saya rasa cukuplah tu. Mai daripada baling ni nak cakap sat je. No. Tadi saya kelas pun kan. Kelas berderet, mengajak lu kelas kan. Lepas tu fikir kata, ustaz nak pergi ke al-ustaz ni masuk kelas tak apa kan. Sebab budak ni kan kalau tinggal jadi lain. Jadi saya kata tak apa, masuk kelas lu, ngajak lu. Jadi alhamdulillah laluan lancar kan. Laluan lancar. Hari ni rezeki juga tu. Saya lalu tadi boleh katakan hampir hijau semua. Ya, saya hijau, terfilah hijau kan. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tazkirah ringkas daripada saya pada hari ini. Yang baik itu saya ni minta maaf lah tuan-tuan, saya jenis cakap kuat ni sebenarnya nak hilang ketat. Bukannya sebab kata marah ke apa tak, memang style kan, style pada dulu. Kalau cakap slow dia jadi debat ni kan. Bila cakap ni jadi tak apa kan. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri, walaupun hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan karim.